Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli dhalal. Amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dia telah seorang tokoh yang besar yang sangat masyhur dalam bidang fiqhnya, dalam bidang hadisnya, rahimahullahu taala. Babu fadli salatil jamaah. Bab kelebihan sembahyang berjamaah. Alhamdulillah kita baru je selesai sembahyang berjamaah. Nak tunggu satu lagi, jemaah yang kedua. Satu solat lagi tak keluar pada masjid. Tuan-tuan yang duduk atas masjid ni dapat pahala salatul jamaah, pahala sembahyang. Kita duduk macam ni, pahalanya pahala salat, pahala orang duduk sembahyang. Ini kelebihan dia. Orang lari balik lepas sembahyang maghrib tu, kalau dia mari pula isya pun, rugilah dia. Yang pertama tak dengar ngajar, tak ada kuliah. Yang pertama. Yang keduanya, hilang ni pahala kelebihan duduk dalam masjid. Tak keluar. Kita sudah sembahyang yang pertama, nak tunggu sembahyang yang kedua tu, intizarus salat tu, dikira orang ni ditulis pahala oleh mereka salat. Ini dalam kitab kita ni ada nanti insya-Allah. Islam merupakan satu agama yang dapat menjamin kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Ini tidak ada syak lagi, tidak ragu lagi kita. Itulah kedudukan kita. Orang yang sentiasa mengambil berat dengan perkara-perkara yang dituntut oleh agama akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita kena ambil orang panggil ambil sana kata dalam bab agama. Agama ni bukan satu benda rutin. Kehidupan biasa, orang panggil satu benda tabiat. Orang buat gitu, kita buat gitu. Tidak, agama ini ialah pegangan kita. Amalan kita di antara syariat yang paling dituntut oleh Islam ialah mendirikan salat. Salat tu wajib kena diri. Tuntutan dia laginya secara berjamaah. Walau di mana kita berada, kerana ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang istimewa dan pahalanya pula berlipat ganda. Allahu Akbar. Pahala berlipat kali ganda. Kita banyaklah kelebihan yang kita akan jumpa dalam salat berjamaah ni. Kenapa tak banyak? Bila kita sembahyang seorang, rakaat pun tak apa yakin, bertukar saja. Tapi dengan kita sembahyang berjamaah, kalau kita tak yakin, orang lain akan yakin, maka tidak berlaku perkara-perkara yang godaan-godaan syaitan yang banyak pada orang sembahyang seorang. Itu di antara kelebihan yang paling mudah lah kita nampak. Di dalam bab salatul jamaah ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah bawa kepada kita sebanyak berapa hadis dia ada? 7 hadis. 7 hadis perbincangan dalam bab ini. Hadis yang pertama, An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi tinggi itu. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjamaah adalah lebih utama, lebih baik daripada sembahyang bersendirian seorang diri dengan 27 kelebihan. 27 kali ganda ni tinggi lah. Hadis Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, sembahyang berjamaah adalah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kelebihan. Yang kedua, digalakkan sangat oleh Islam kepada setiap orang Islam supaya menghidupkan sembahyang jamaah walau di mana mereka berada. Asalnya sembahyang jamaah ni di masjid. Asalnya sembahyang jamaah di masjid. Jadi kalau kita tak ada di masjid ni, macam mana nak buat? Itu kerana itulah timbul khilaf di kalangan ulama. Sembahyang jamaah ni apa hukum dia? Sunat ke wajib? Sudah dia.
Jadi ada yang mengatakan semaya berjamaah ni sunat. Dia panggil sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Itu kumpulan yang pertama. Ada yang setengah ulama mengatakan fardu kifayah semaya Jumaat. Apa makna fardu kifayah? Satu kampung wajib kena ada orang semaya Jumaat. Kena ada azan. Kalau satu kampung ni, satu taman, kita panggil sekarang ni kampung mungkin sudah tidak ada lagi. Kampung dalam pendalaman yang ada. Kampung-kampung baru ni semua dipanggil taman. Taman lah, apa nama lagi, kondo lah, macam-macam nama, perumahan, compound, ada semua nama. Jadi semua nama ni setiap tempat taman perumahan itu mesti ada masjid, ada balasan, ada surau. Jadi kalau tak ada surau di situ, maknanya semua orang kampung itu berdosa belaka. Karena tidak tertunainya fardu kifayah. Itu satu. Ada pandangan ulama mengatakan semaya berjamaah ni wajib semaya jemaah. Siapa yang tak semaya berjamaah, dia semaya seorang dia di rumah, sah, tetapi berdosa kerana tidak pergi ke masjid. Yang paling atas kali mengatakan bahawa semaya berjamaah ni bagi orang yang duduk dekat masjid, orang lelaki, syarat sah semaya. Ini pandangan ulama, kita kena ambil kira semua. Ada yang mengatakan salatul jamaati syartun li sihhatis salah. Syarat nak sah semaya itu kerana hadis Nabi menjelaskan bahawa la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang dekat masjid kecuali di masjid. Jadi kalau kita ambil hak ni berat. Ambil hak wajib pun berat. Untuk masyarakat kita ini yang masyhur ini dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa ia termasuk di dalam fardu kifayah atau sunat muakkad. Jadi fardu kifayah atau sunat muakkad semua kena buat. Kita kena pergi, kena hidupkan salat jamaah ini. Jadi bila kita kata sunat fardu kifayah, kita tengok orang lain buat ada, kita tak pergi. Tapi kalau sunat muakkad, maknanya setiap orang itu kena pergi. Kena hidupkan syiar yang besar ini. Jadi, maka di situ bahawa asalnya semaya berjamaah di mana? Di masjid. Itu asal dia. Dan kalaulah tak dapat, contohnya kita duduk di kampung, tak sempat lagi, ada masyarakat yang tertentu, maka kita kena semaya berjamaah juga walaupun di rumah. Panggil kawan-kawan kita, anak isteri, maya berjamaah. Ini jangan duduk maya sorang-sorang. Kerana pahalanya berganda daripada sembahyang seorang diri. Jadi asalnya kena letak di masjid. Itu hadis yang pertama dalam masalah ini. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu dia bahagian atas tu kan, tetap bahagian depan. La yukhrijuhu illa salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khuttat anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith taqul Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wala yazalu fi salatin man tazara as-salah muttafaqun alaih. Ini tuan-tuan yang kita bagi galakkan malam ni pada para jemaah sekalian, jangan lari daripada masjid. Jangan keluar daripada masjid lepas maghrib. Hidup cari kedai kopi, hidup buat, tak ada faedah apa. Faedahnya tidak ada. Kecuali masyaqqah qaswah, masyaqqah sungati. Pasal kena balikkan orang rumah sakit ke, ada masalah yang kalau berzakat lagi buat, rugi masa. Tengok terjemahan hadis cukup sah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang seorang lelaki dengan cara berjamaah dilipat gandakan pahalanya melebihi sembahyang seorang diri di rumah ataupun di pasar dengan 25 kali ganda. Jadi hadis yang pertama tadi 27. Hak ni 25 kali. Jadi macam mana para ulama kita dia akan jamak di antara 27 25. Yang demikian adalah kerana apabila seorang itu berwudu dengan mengelokkan cara wuduknya.
Mana ambil wuduk dengan sempurna. Kita dah belajar ke cara wuduk. Bagaimana riwayat yang sahabat-sahabat cerita Nabi kita berwuduk macam mana. Bermula daripada kita dah baca lah kita bab wuduk. Kemudian ia keluar ke masjid untuk menunaikan sembahyang. Jadi ingat sini. Berwuduk di mana? Di rumah. Sudah mandi siap, ambil wuduk di rumah. Jangan duk kata, tak apa beres. Kita ambil wuduk di masjid lah. Dia kata naknya, ambil wuduk kita di rumah. Thumma kharaja. Tengok. Tertib hadis tu. Ambil wuduk di rumah, kemudian ia keluar ke masjid. Kecuali hari tak ada air, macam mana? Balik, marilah masjid pun. Masjid ada kolos lah agaknya. Kemudian ia keluar ke masjid untuk menunaikan sembahyang, bukan disebabkan yang lain. Niat kita pergi masjid, bukan nak pergi cari kawan-kawan untuk buah-buah, tidak. Pergi masjid untuk apa? Salat, nak pergi sembahyang. Setiap langkah dapat menaikkan darjat. Selangkah kita pergi naik darjat, dan langkah yang lain pula dapat menghapuskan satu kesalahannya. Apabila orang itu sembahyang, para malaikat pun sentiasa mendoakannya supaya beroleh rahmat Allah selagi mana ia masih tetap berada di tempat sembahyangnya dan juga tidak berhadas. Jadi hadis ini jelas kepada kita. Jadi malaikat akan doakan kita selagi kita duduk tempat sembahyang. Ada ulama menafsirkan tempat sembahyang itu tempat kita duduk, jangan duduk situ. Pergi cari dinding, kau cari tiang, kau cari kipas apa. Nak kipas duduk bawah kipas tadi. Nak cari apa duduk situ. Jangan duduk. Itu pandangan yang pertama. Ada yang mengatakan tempat sembahyang maksudnya jangan keluar daripada masjid. Pergi duduk luar masjid kaki lima kau tak ada itu. Keluar masjid. Duduk dalam masjid tempat kita sembahyang. Apa jadi? Para malaikat akan berdoakannya selagi mana ia masih tetap berada di tempat sembahyang. Duduk tempat sembahyangmu dalam masjid itu jangan keluar. Maka malaikat akan berdoa. Ini sekali mereka kita dapat doa malaikat. Allahumma ufir lahu. Malaikat kata apa? Allahumma salli alaihi. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada dia, berikanlah keampunan kepada orang ini. Cukup besar kelebihan. Kata besar. Amat besar. Ma lam yuhdis. Selama mana dia tidak berhadas. Kalau kita dah hadas kita batal, malaikat beri sekejap, kita terpaksa kena keluar. Sebab bila orang berhadas kena keluar pergi ambil wuduk, masuk balik, semaya pula. Kalau tak ada waktu pun dia semaya. Saya tu masjid contohnya. Maka sambung balik. Itu dia punya kelebihan. Doa para malaikat itu ialah Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Maksudnya, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang ini. Ya Allah belas kasihanlah dia. Berasa lega atau tak lega? Malaikat berdoa pada kita sepanjang malam selagi kita duduk di masjid. Nak ke tak nak kita? Nak lah. Tak balik ni. Tak lari balik tu. Tak nak. Ataupun tidak tahu. Nak tahu macam mana? Setiap kali orang mengajar lepas maghrib keluar. Isya kali mari pula. Tak dengar. Rugi. Jadi setengah orang tu dia tanya, pasal apa orang ni macam ni? Nampak pergi masjid selalu? Betul dia pergi masjid semaya. Salat. Lepas semaya, Assalamualaikum terus keluar. Jadi dia tak dengar nasihat, tak dengar tazkirah, tak dengar panduan-panduan hidup, tidak dengar. Tak dengar hukum hakam. Hidup buah kedai kopi itu apa ada? Maksudnya, seorang itu masih dianggap berada dalam salat selama mana ia menanti untuk sembahyang. Dengan seorang itu dianggap berada dalam sembahyang. Orang ini duduk sembahyang terus selama mana ia menanti untuk sembahyang yang kedua, sama ada berjamaah atau tidak. Mantazara salah, selama mana dia tunggu salat, maka orang itu dikira sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hari itu apa lah ini? Sembahyang. Malaikat tulis salatun salat, duduk sembahyang. Lama daripada maghrib tadi sampai ke isya, lagi lewat isya, lagi panjang sembahyang kita. Jangan marah. Kata ustaz ni panjang pula mengajar malam ni. Jangan marah. Lagi lama orang kuliah tu lagi panjang. Kita punya apa ni? Pahala salat malaikat tu tulis tu lagi panjang. Jadi kita kena pergi lama-lama di masjid. Apa ni? Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim dan lafaz hadis ini daripada Bukhari. Pengajaran hadis, para ulama berpendapat bahawa darjat pahala sembahyang berjamaah di masjid dan di rumah itu ada perbezaannya. Ini berdasarkan kepada matan hadis di atas. Bahawa pahala sembahyang berjamaah itu adalah 25 kali ganda, walau bagaimanapun ada hadis yang lain mengatakan 27 kali ganda
daripada sembahyang seorang diri. Jadi 25-27 tu ada setengah ulama menafsirkan 27 hak mari penuh daripada awal lagi. 25 tu hak mari kamu hak setengah. Jadi pahala jemaah ni dapat sekiranya kita sempat. Yang masyhurnya dalam mazhab kata selagi imam tak assalamualaikum, tak bagi salam, orang itu dapat pahala jemaah. Tapi kalau kita teliti daripada hadis-hadis, iaitu man adraka rak'atan. Jadi hadis yang menyebut sesiapa yang sempat satu rakaat maka orang itu dapat jemaah. Jadi kalau kita ambil yang ni lebih ihtiyat, lebih perhatian. Mana bila dapat satu rakaat sekali dengan imam barulah dapat pahala jemaah. Tapi dalam kitab kita yang biasa dipakai ni, selagi imam tak salam boleh pahala jemaah. Jadi kita tak situ. Jadi berbezaan ulama menafsirkan bahawa perbezaan di antara dua lafaz hadis ni dia kata apa? Ada yang mengatakan 27 itu orang yang pergi penuh. Pergi ke masjid penuh maka orang itu 27. Jadi siapa yang pergi 20 setengah dapat 25. Dapat tinggi lagi lah kalau macam mana pun. Yang kedua, sesiapa yang mengelokkan wudu kemudian keluar ke masjid, ia akan diberi pahala kepada setiap langkah-langkahnya dan dapat pula menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi kita kena ingatlah, setiap masa waktu nak keluar daripada rumah kita, ambil wuduk di rumah dan niat nak pergi masjid untuk melakukan salat. Perjalanan kita tu, tayar motor kita pun pusing, tayar kereta kita pusing, langkah yang kita pergi, gatih basikal kita tu, semuanya setiap langkah tu ada pahalanya dan menghapuskan dosa. Hadis yang ketiga daripada bab ini, wa anhu an Abi Hurairah lagi, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Falamma walla da'ahu فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم. Ini cerita lain berarti. Cerita nak minta kecuali daripada saya jemaah. Siapa dia orang ni? Dengar cerita dia. Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki buta. A'ma tu buta, tak nampak mata. Datang menemui Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aku ini tidak mempunyai seorang pengiring yang dapat menemaniku untuk ke masjid. Saya buta Rasulullah. Tak ada orang nak tarik saya, nak pimpin saya pergi ke masjid. Buta. Lalu ia meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Oleh kerana saya ini buta, tak ada pemimpin, tak ada guide, driver tak ada, jadi saya minta izin nak sembahyang di rumah lah. Baginda pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperkenankan permintaan orang tersebut. Lega lah kita ya tak? Bila ada masyarakat payah nak pergi, tak ada motosikal jauh jaraknya, maka Nabi kata tak apa. Oleh kerana mu ada masyarakat, boleh sembahyang di rumah. Dia pun lega. Nah, orang amal ni, orang buta ni lega, dia dapat pengecualian. Tapi apa jadi? Setelah orang itu beredar untuk pergi, nak pergi dah dia, nak balik dah lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya semula. Hei, pakcik itu mari balik, mari semula. Dan bertanya kepadanya, adakah engkau mendengar azan untuk salat? Soalan ni yang tidak ingin didengar ni tak? Nabi tanya semua, mari balik. Mu dengar ke tidak di rumahmu orang azan? Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, dengar ke tidak? Lalu orang lelaki itu menjawab, ya, aku dapat mendengar suara azan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kalau begitu hendaklah engkau menjawab lafaz azan tersebut, mana kena mari. Tak ada kecuali lah dia. Fa'ajib, mari mayat. Carilah driver mana-mana pun. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di sini, fa'ajib, kena mari. Pengajaran hadis. Sembahyang berjamaah di masjid dan di surau-surau adalah sangat dituntut oleh Islam kepada umatnya.
Lebih-lebih lagi ke atas orang lelaki yang tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i ini mana ada orang lelaki? Uzur syar'i ini orang perempuan. Mari nipah tu uzur syar'i. Uzur syar'i orang lelaki ni contohnya sakit lah. Sakit lah yang mudah sekalinya. Enggak boleh uzur lagi ada. Kerana hukum sembahyang jemaah itu adalah fardu kifayah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i sini dia kata fardu kifayah. Yang kita hurai tadi di awal tadi ada pandangan orang lain yang mengatakan wajib sembahyang jemaah ataupun sunat muakkad. Yang kedua disunatkan menjawab ucapan azan dengan berdoa selepasnya dengan apa-apa doa yang dikehendaki kerana orang yang berdoa ketika itu merupakan masa yang paling makbul dan mustajab. Jadi kita tahu dah kan. Kita dengar ada cerita bahawa jawab azan itu termasuk di kalangan satu galakan yang sangat dituntut. Dan bila kita selawat kepada Nabi dan kita berdoa kepada Nabi, orang ini akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Ingat dah hadis kita yang lepas. Hadis yang keempat. Wa an Abdullah wa qila Amr bin Qais al-ma'ruf bin Ummi Maktum al-muazzin radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam was-siba' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah fahayyahalan. Jadi kamu kena jawab gitu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Daripada Abdullah ada orang mengatakan Amr bin Qais yang terkenal dengan panggilan Ibnu Ummi Maktum. Ini pun Ibnu Ummi Maktum pun termasuk dalam seorang yang tak nak mantap juga, buta. Adalah ia seorang tukang azan radhiyallahu ta'ala. Dia buta tapi dia tukang azan. Suara dia sedap. Biasa macam tu. Biasanya suara ni, mulut ni, kalau tu mata dia tak nampak, mulut dia sedap. Suara dia sedap. Allah Ta'ala dia adil. Kalau kita nak nampak ni, suaranya tak apa nak jadi. Jadi, bahawa dia telah berkata, Ibnu Ummi Maktum yang kecek Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini banyak sangat binatang yang hidup melata. Ular, kala, jengking dan lain-lain. Dan juga binatang buas. Mari nak minta izin, tak mahu mari masjid lah tu. Minta nak izin pengecualian tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau dapat mendengar ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah? Lawangan azan mendengar azan? Jawabnya, sekiranya engkau dapat mendengarnya, maka hendaklah engkau datang ke tempat sembahyang berjamaah. Buta, alasannya jalan tak apa baik, ada pula haiwan-haiwan yang berbisa tengah jalan ni. Nabi kata dengar azan, dengar. Mari, jawab. Jangan duduk tak mari. Nak kata pun. Yang kita hari ni, hok mari tanya dua cerita ni orang buta, orang tak nampak. Tapi Nabi tak beri kelonggaran, maka dia mari. Yang jadi masalah kita hari ni, mata nampak tapi buta. Pasal tu masjid tak penuh hari ni. Pergilah mana-mana tempat apa masjid tak penuh. Semua masjid jadi besar atas dunia hari ni. Tidak besar masjid. Kalau masjid kecil, penuh. Kalau masjid besar, penuh ke tidak? Tak penuh. Masjid kita tak penuh. Masjid mana pun tidak penuh. Kerana besar masjid, orang tidak ada. Apa tak mari? Tak nampak mata? Tak ada driver nak bawa? Ada belakang. Kereta 2-3 dekat tangga. Motosikal lagi. Nak kata apa? Tak mari juga. Apa? Buta. Buta apa? Buta mata hati. Buta hati. Tak nampak. Pahala akhirat tak nampak. Benda lain tak nampak. Pergi ke lain tempat tak apa. Nak pergi masjid tak boleh. Ini yang kita rasa sedih lah dengan suasana yang ada hari ni. Pengajaran hadis, sembahyang berjamaah bagi sembahyang fardu adalah fardu kifayah. Walau bagaimanapun ada kelonggaran yang diharuskan oleh syarak seperti berikut. Jadi
Ini pengecualian. Pengecualian orang yang dibenarkan tidak pergi berjamaah. Yang pertama, kesejukan yang bersangatan. Sejuk lampau. Mana kalau kita keluar ni siapa orang panggil menggigil kita. Maka itu diuzurkan. Hujan yang sangat lebat. Lebat sangat hujan. Tempat kita sini hujan lebat pun orang main air. Betul tak? Tapi kalau negeri Arab kalau hujan jangan main, mati. Air tu daripada bukit punya laju. Kereta berguling mati habis. Kereta bergelepang yang mati. Kalau orang lagilah dia laju. Jadi kita jangan main hujan tu tak payah pergi masjid. Tak lagi. Hujan lebat yang menakutkan kita nak pergi. Ni hujan tempat kita biasa. Orang duduk main air balik. Kegelapan yang bersangatan. Gelap sangat. Lapu ada. Sekarang ni tak ada nak buat alasan tu. Yang keempat, takut diserang oleh orang jahat. Musuh dan binatang-binatang buas. Kalau kita pergi, ada orang tunggu nak pukul kita. Masa tu boleh lah. Yang kelima, kerana sakit. Sakit kita ni teruk. Nak pergi masjid tak boleh. Tapi kalau sakit kepala nak sikit-sikit, boleh pergi. Nah. Yang keenam, dan kerana menjaga orang sakit dan lain-lain. Orang sakit yang tak boleh tinggal. Nak tinggal tak boleh, ni bahaya. Maka tak apa, keuzuran. Jadi itu dia panggilnya. Di antara perkara-perkara yang disebut, hujan, sakit, ini orang yang dibenarkan. Hak lain-lain itu tak ada dah. Siapa orang buta pun kena mari. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membeza-bezakan dalam memberi ganjaran pahala kepada hamba-hambanya. Sama ada mereka orang yang sempurna ataupun mereka orang yang cacat, dengan syarat niat mereka ikhlas, kemudian cukup syarat dan rukunnya. Itu besar sekalinya, niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, bukan pergi kerana benda lain. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin wa yuhtatab. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah cerita kepada kita lagi, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya diriku ini berada dalam genggaman kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya aku bercita-cita dan berhajat untuk mencari kayu api. Nabi kata, aku berasa nak pergi cari kayu api. Buat apa? Maka aku pun mencarinya. Begitu juga jika aku diperintahkan. Ayat dia ni. Nabi kata, aku nak cari kayu api. Maka bila ada kayu api banyak, kemudian aku akan perintahkan supaya orang mendirikan sembahyang. Suruh orang lain sembahyang. Maka hendaklah dilakukan azan terlebih dahulu. Aku akan menyuruh seorang laki-laki untuk menjadi imam. Suruh orang lain belaka jadi imam, jadi sembahyang. Aku akan menemui orang laki-laki yang tidak semua sembahyang berjamaah. Sekiranya mereka ingkar, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi hadis ini masyhur lah. Nabi berangan-angan nak kumpul kayu api, nak pergi rumah orang yang tak mari sembahyang jemaah ni, bakar rumah. Jadi kerana itulah dia kata Nabi tak bakar, tak jadi buat tu kerana apa? Ada satu hadis lain yang diriwayatkan dari oleh Imam Ahmad dan lainnya, laula ma fiha minan nisa' waz zurriyah, tapi aku tak jadi buat ni kerana ada dalam rumah tu orang perempuan. Orang perempuan tak wajib pergi sembahyang jemaah. Mari sembahyang jemaah boleh pahala, tapi dia tu tidak termasuk dalam fardu kifayah ataupun sunat atau wajib ataupun apa hukum tadi. Orang perempuan tak apa, kelonggaran. Sebab susah dia. Susah tak susah? Kena hak anak ramah. Joye nak gendong mari semua masjid anak. Apa jadi? Masjid kita ni jadi nursery lepas apa? Jadi rumah asal kanak-kanak lah pula. Jadi payah. Jadi Allah Taala beri kelonggaran kepada orang perempuan, boleh sembahyang di rumah dia. Dan kalau ada kelapangan, mari masjid sembahyang jemaah, boleh pahala. Boleh pahala banyak. Jadi kerana itulah boleh jadi kita lihat ramai di tempat kita ni orang perempuan sembahyang berjamaah. Orang tua-tua
orang panggil expired date lah setengah sudah. Jadi anak pun tak ada, cucu pun tak ada dah. Tupu saya berjemaah. Kerana waktu dia muda tu tak ada peluang. Tak ada. Nak dia macam mana lepas kecil-kecil anak ni? Tahun ni kecil, tahun depan kecil pula. Rajin setengah tu, sampai 15 anak pun ada. Dia kata ustaz ambil 15 anak. Lepas tu, dia ni duduk sore. Tak ada sore habuk pun. Baik duduk pondok. Lagu mana kita boleh anak tu 3 orang ni tak sebab anak dah. Belah mana jadi? Orang 15 pun duduk sore. Baik anak ramai. Kat mana boleh dah. Jadi Nabi SAW cita-cita nak dibakar rumah orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Berat nak. Hadis Bukhari Muslim, pengajaran hadis, Islam menuntut kepada setiap umatnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Sama ada kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Walau bagaimanapun caranya itu hendaklah mengikut apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi cara kita ni tak boleh rekod sendiri. Agama ini tak boleh kita rekod sendiri. Agama ini adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta huraian-huraian yang dijelaskan oleh para ulama tentang 2 asas besar. Quran, hadis. Penjelasan para ulama dalam kitab-kitab sebagai memperincikan apa yang ada dalam 2 kitab. Jadi tak boleh kita nak rekod sendiri semayang. Rekod sendiri apa ni agama tak boleh. Yang kedua, diharuskan oleh Islam memerangi orang yang sengaja ingkar akan perintah Allah. Walaupun perintah-perintah itu berupa fardu ain ataupun fardu kifayah. Dengan syarat adalah dia diberi tunjuk ajar dan nasihat terlebih dahulu. Kita beritahu dulu orang jahil, orang yang tak tahu, kemudian dia tak ikut juga, dia ingkar juga. Pada waktu itu boleh kita perangi, kita lawan mereka. Yang keenam, وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى من الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. Dengar baik-baik ni. Kata-kata Ibnu Mas'ud ni cukup indah, cukup jelas kepada kita, suatu motivasi galakkan supaya kita menjaga salat kita. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, sesiapa yang hendak mudah berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Nak ke tak nak kita? Siapa dia tak nak jumpa dengan Allah Taala? Man ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa. Siapa dia sayang, bercita-cita, suka nak bertemu Allah, Allah Taala suka nak bertemu kita. Kita hari ni kita suka atau suka? Suka kalau kita ada amalan baik. Kalau kita ada amalan banyak, maksiat tidak ada, huru-hara tak buat banyak atas muka dunia ni. Kalau malaikat mari tanya, "Cik, agak-agak malam ni boleh pergi?" Macam mana agak? Berapa orang di kalangan kita hok berani jawab? Malaikat, selamat jalan. Kalau dia mari tanya. Masalahnya dia tak mari tanya, dia pakai mari tarik terus selalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bagi maklumat. Kalau boleh tanya agak-agaknya, berapa orang di kalangan kita hok akak tangan selalu? Silakan. Tak jumpa kali ni. Pada mak ya kalau ready pun. Nah. Jadi tidak ada. Nak kata apa? Ibnu Mas'ud kata apa? Sesiapa yang hendak mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dalam keadaan beriman Islam, maka hendaklah dia menjaga sembahyang-sembahyang fardunya.
Ini syarat. Mudah-mudah jumpa Allah Ta'ala pada hari kiamat, jaga salat. Dengan menunaikannya setelah azan dilaungkan oleh Bilal. Maknanya bukan dia kata apa? Haitsu yunada bihinna, bila kita dengar azan, tunai salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kamu semua beberapa kewajipan sebagai petunjuk. Allah Taala beri pada kita ni syariat beberapa kewajipan, dan sembahyang fardu pula adalah sebahagian daripada petunjuk tersebut. Jadi kalau boleh jaga sembahyang fardu ni, orang itu boleh jaga agama. Sekiranya kamu semua suka bersembahyang di rumah-rumah kamu semua saja. Sepuluh orang malam ni. Kalau duduk dekat masjid pun tak mari. Jadi saya tadi su habis. Macam mana nak buat? Ada kalanya sepagar ke masjid. Sampai hati dia. Dengar orang azan tak keluar daripada rumah pergi masjid. La ilaha illallah. Apa beratnya telinga. Apa kesalahannya dia buat. Sampai tertutup mata hati dia sampai begitu sekali. Bimbang tak bimbang kita? Bimbang. Kita rasa sedih, gerung. Tengok azan duduk laut, dia duduk di masjid. Tak bangun. Keluar ke masjid, tak ada. Kalau mari pun waktu ada majlis jamu yang marilah. Tunjuk muka ke Pak. La ilaha illallah. Tak kata apa. Tengok ni. Dia kata apa sini? Sekiranya kamu semua bersuka bersembahyang di rumah kamu. Tu hak semaya, tak semaya, tak luar kira-kira lah tu. Hak tu orang panggil tak masuk rekod. Luar majlis. Seperti orang yang suka meninggalkan sembahyang jemaah, hanya bersembahyang di rumahnya, maka kamu semua telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Apa dia tak ada masalah, tak ada masyarakat, maya di rumah dia, tidak pergi masjid, orang ini telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu semua meninggalkan sunnah Nabimu, kamu telah sesat, la dalaltum, kamu sesat. Jadi kalau kita tak ada masalah, tidak ada sehat, tidak ada sakit, tidak ada apa masalah, tiba-tiba tak pergi ke masjid, kita tahmah diri kita sendiri. Aku ni betul ke sesat? Ni Ibnu Mas'ud kata, la dalatun, kamu adalah sesat. Kalau tak pergi masjid, tak sampai sesat. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri bahawa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan sembahyang jemaah, melainkan ia seorang munafik yang telah diketahui mengenai munafiknya, wal'iyadzubillah. Sengaja saja kita lalu dekat masjid, betul-betul tengok dia duduk main. Kadang-kadang duduk main, dia duduk gosok kereta. Ada kalanya main kucing, macam-macam lah. Kucing saya gosok kucing, orang apa tak ingat. Apa jadi? Ibnu Mas'ud kata, orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah pada waktu itu, orang yang maklumun nifaq, orang yang kena, boleh solat tadai, dia ni memang munafik. Wal'iyadzubillah. Kemudian ada pula seorang lelaki menghadiri sembahyang jemaah sehingga ia disandarkan kepada orang laki-laki. Maknanya ada orang ni dibawa, dipimpin bawa ke masjid. Sakit. Dia kata apa ni? Walaqad kana ar-rajul yu'ta biha yuhada bainar rajulain. Dipimpin dua orang, galah dia pergi ke masjid. Nak sembahyang jemaah, ini orang ada iman. Orang munafik sihat berafiat, duduk di masjid, tak pijak masjid. Di mana mereka membuat barisan untuk sama-sama sembahyang jemaah. Jadi orang sakit yang dibawa ke masjid, letak dalam saf sembahyang jemaah, disebabkan mereka tahu betapa besarnya kelebihan sembahyang berjamaah itu. Orang yang tahu tak? Orang tak tahu. Jadi lembuhnya lah dia. Dilarang riwayat yang lain pula, Imam Muslim menyebut, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita semua petunjuk yang betul. Di antaranya ialah melakukan sembahyang berjamaah di masjid bagi sembahyang fardu dan sunat. Jadi dalam riwayat lain mengatakan bahawa orang yang betul-betul itu yang jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang menjaga sembahyang fardunya di masjid. Pengajaran hadis yang pertama, orang yang sengaja tidak mau sembahyang berjamaah tanpa uzur syar'i, sedangkan ia tahu mengenai kelebihan-kelebihannya, maka dihukumkan mereka itu orang yang munafik. Allahu Akbar. Munafik ini kecil ke besar? Berat tuan-tuan. Zahirnya beriman, tapi hakikatnya tidak beriman kepada Allah. Ini munafik. Jadi bebaskan diri kita, keluarga kita daripada sifat munafik. Jadi orang yang tidak ada sebab, tidak ada sebarang alasan, sengaja tak nak pergi masjid untuk berjemaah, maka dihukumkan mereka itu orang yang munafik. Wal'iyadzubillah.
Yang kedua, seorang dikira berjamaah ialah apabila ada seorang imam dan seorang makmum, barang siapa yang tidak suka melakukannya, ia dianggap meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita lihat berita di surau, di balasah, di masjid, kebanyakan manusia hari ini hak semaya. Hak tak semaya jangan bincang. Berita dia panggil art ke apa dia tepi jalan surau ni, mesti orang semaya sore-sore. Hak ni tepi dinding, hak ni. Kadang-kadang kita berhenti nak semaya tepi tengah jalan ni. Tunggu tengok. Bila orang masuk masjid, kita panggil. Mari. Sof. Boleh 2-3 orang kita tak semaya. Bila kita mula semaya, hak naik kemudian tu sof. Alik kiri, alik kanan. Ada belakang. Segala tiap dalam masjid, segala bucu. Surah balasah ni, penuh semaya. Dia tak masuk juga nak ikut apa yang dah orang mula dah buat apa ni, buat jemaah. Takkanlah kita nak tunggu lagi. Orang lain nak pergi. Dalam perjalanan ada musafir. Tunggu 2-3 orang boleh mula jemaah. Hak mari lepas pada tu, tak masuk. Jarang sangat hak tu. Kecuali hak belajar sikit, hak ni yang masuk ikut maya jemaah. La ilaha illallah. Tak pandanya masyarakat kita dalam bab salat ni. Terlalu jauh. Terlalu cetek pengetahuan kita. Ngaji tak mahu. Kalau ngaji tahan. Bila tak dengar, ni lah jadi barang. Islam dia ikut hak dia, ambil hak dia tahu. Dia tahu lagu tu. Sebab cerita orang buta jumpa gajah, tak ada? Hak seorang pergi belalak, dia kata lembek ya gajah. Begitu kan? Hak seorang lagi pergi kaki, dia kata perawat pendek gajah. Kalau dia buta tahu tu, kita agama lah betul. Kalau tidak mengaji, hak kita belajar zaman kecil dulu, hak tok nenek royak pakar-pakar tu, pakar ini pun pergi hak tu. Ini kita pakat belajar insya-Allah. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwaza 'alaihim asy-syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada di kalangan 3 orang yang duduk dalam sebuah kampung ataupun satu tempat. 3 orang ada. Di mana mereka tidak pernah mendirikan sembahyang berjamaah. 3 orang, sebuah kereta kita 5 orang. Keluar tu masuk masjid masing-masing bawa diri. Apa jadi? Melainkan syaitan dapat menguasai mereka. Orang ini telah dikuasai oleh syaitan kerana tidak mau berjamaah. Oleh yang demikian, hendaklah kamu semua berusaha untuk mendirikan sembahyang berjamaah itu. Sesungguhnya binatang serigala akan dapat memakan kambing-kambing yang merayau-rayau jauh daripada kawan-kawan yang lain yang duduk terpencil. Betul tak? Kalau kambing duduk ramai-ramai, dia tak mari. Tapi kalau kambing duduk makan daun, tepi-tepi pagar, tepi-tepi hutan, hak ni yang pernah habis serigala. Sama je kita, bila kita duduk dalam jamaah muslimin, dalam sembahyang berjamaah, payah sikitlah syaitan nak goda. Payah. Tapi kalau sembahyang seorang, cepat dapat godaan syaitan. Pengajaran hadis, sembahyang berjamaah mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu, sama ada yang tersurat, yang zahir tersurat, dan yang tersirat, mana yang kita tidak nampak. Di antaranya ialah dapat menegakkan syiar Islam. Maya jemaah ni syiar Islam. Kerana tu masyhur sangat di kalangan ahli-ahli penulis, ahli fikih semasa hari ini. Dia kata orang kafir nak tengok orang Islam ni sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tak kira. Memang orang pergi. Nak tengok sembahyang berjamaah. Kalaulah sembahyang jemaah subuh seperti sembahyang jemaah, maka Islam kuat. Tak usah kata apa, kita pergi jalan di kampung. Kampung mana-mana kampung apa ni, kawan kita ke keluarga kita sembahyang kampung, bila masuk waktu sembahyang, pergi ke balasah kampung dia. Kalau balasah ni ada 3 orang, 3 sah ya. Sah dah tu tak kuat agama tu. 3 sah siapa dia? Tok Imam sah, Tok Bilal satu sah. Boleh jadi ada orang Cina tua seorang belakang. Jadi 3 sah sembahyang. 3 orang ya, 3 sah tu bukannya ramai. Sah dah. Kampung ni memang masalah. Masalah tak masalah. Masalah dia tak sembahyang. Yang kedua, mempunyai kelebihan yang pahala yang berganda-ganda. Yang ketiga, dapat mengeratkan lagi silaturahim ataupun ukhuwah di antara umat Islam. Memang bila kita mari, kita tengok muka dia, tengok kawan dia, tengok sudah sembahyang, bertegur sapa, salah sama-sama kita tak, tanya khabar. Itu dia panggil menguatkan silaturahim, menguatkan ukhuwah di kalangan kita. Tapi kalau satu kampung dia tak ada masjid,
Macam mana kita nak kenal kampung itu? Tak kenal dah. Yang keempat, dapat mengajar seorang berakhlak mulia. Yang kelima, mendidik seorang menghormati ketua. Dalam semaya jemaah ni, dia nak suruh orang belakang patuh pada ketua. Patuh tak patuh? Kalau jemaah tu email dia baca panjang. Tak ada, makmum rokok dulu. Ada. Dia kata panjang dia ni malam ni. Allahu Akbar, rokok dulu. Batal lah maya dia. Pasal apa? Gilang kata. Jadi, makmum kena ikut imam. Imam rokok, dia rokok. Imam bangun, dia bangun tak ada lagi. Contohnya, kadang-kadang makmum tu tinggal sikit ada lah. Nah. Tapi pergi dulu tak ada. Hak delay orang panggil, delay. Delay ni maknanya terlewat tu ada. Dah baca lambat. Anak kata apa? Yang keenam, dan melatih seorang bersabar dan bekerjasama dalam semua bidang kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jelaslah kepada kita bahawa itulah di antara perkara yang perlu kita lakukan di dalam sembahyang berjamaah. Islam menggalakkan umatnya bekerjasama dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan, sama ada fardu kifayah, sunat muakkad dan lain-lain. Oleh itu, orang yang tidak mahu mendirikan sembahyang berjamaah akan mudah dikuasai oleh syaitan. Begitu juga di dalam perkara-perkara lain. Memang betul tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebagaimana kajian yang dibuat oleh jabatan bahagian dakwah ni, di jabat agama kita pergi buat kajian di tempat-tempat pusat-pusat pemulihan budak-budak. Boleh katakan kalau tanya, mung ni jadi lagu ni maya ke tak? Biasanya pegawai agama ni akan tanya soalan yang pertama dia akan tanya mung maya ke tidak? So, dia akan jawab tak maya. Tak maya. Kalau mari soalan yang kedua, ayahmu sengih dia suka. Tidak juga dia. Sarah ya ayah dia dengan anak dia. Hati jadi masalah. Boleh katakan soalan yang ada juga soalan dua hak. Tapi semaya tak boleh, kalau semaya pun tak penuh. Tak penuh, jaga-jaga semaya. Jadi dalam kajian yang dibuat itu, punca segala penyakit masyarakat hari ini apabila manusia tidak semaya. Dia mari situ. Jadi itu ya di antara kelebihannya, di antara orang panggil perkara negatifnya tidak semaya berjemaah ni kita nampak. Bila manusia ini tidak lagi ikut syariat Allah, tidak ikut sunnah Rasulullah, kita yang bilangan yang ramai ini menjadi manusia yang dijajah di bumi sendiri. Tidak dijajah kena kita. Jajah, amanah tak jajah. Umat Islam ramai. Milion. Berapa bilangan kita? Seluruh dunia lagi. Berapa bilangan? Tak ada kajian. Tapi, nak lawan dengan Israel, sebesar kulit etok tu, apa jadi? Tak ada siapa berani lawan. Lawan negara dia. Saya kata apalah. Boleh kata itulah di antara perkara yang menyedihkan kita semua, umat Islam, bahawa kita duduk dalam keadaan lemah. Kerana apa? Kerana kita tidak ada kesatuan, tidak bersatu di dalam melaksanakan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan timpa ke atas kita az-zullah, timpa rasa kehinaan dan kesusahan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembicaraan kita dalam babul hasi ala huduril jamaah fi subhi wal isya. Bab galakkan supaya sembahyang jemaah sembahyang subuh dengan isya. Itu di antara bab yang kita akan bincang seterusnya nanti insya-Allah taala.